Hi guys, welcome back to channel Zulaikha Roslan. Saya Zulaikha dan sekarang masa untuk kita santai bersama secawan kopi sambil mendengar cerita. So guys, untuk video-video yang saya post daripada awal sampai sekarang sebenarnya merupakan hasil perkongsian pengalaman-pengalaman seram yang berlaku kepada kawan-kawan saya, saudara-saudara saya. Okay, so kalau you guys ada apa-apa story yang you guys nak share dengan saya, you are welcome to do that. Boleh sharekan dekat email saya. Email address saya letak dekat deskripsi box di bawah. Jadi korang sentiasa dialu-alukan untuk berkongsi cerita dan insyaAllah saya akan kongsikan di channel saya. So kepada anda yang baru saja jumpa channel ni, jangan lupa klik button subscribe, aktifkan notifikasi loceng sebab saya ada banyak lagi kisah menarik nak dikongsikan kepada anda. Yang kepada anda dah buat dan sudi kembali setiap kali saya update video, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Dan tanpa buang masa, jom kita mulakan. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Untuk perkongsian cerita pada video kali ini, ianya merupakan pengalaman seram yang berlaku pada Siti sewaktu dia berusia 10 tahun dulu, okey. Usia dia 10 tahun, bukannya 10 tahun yang lalu. Okey, masa ni Siti ni baru berusia 10 tahun. Dia merupakan anak tunggal. Pada masa tu dia satu-satunya anak yang ada dalam keluarga lah. So gap ataupun jarak dia dengan adik dia agak jauh. Sebab 11 tahun jugalah dia kata baru dia dapat seorang adik. Okay, so masa ni sekitar tahun 1990-an, waktu ni tak ramai orang yang ada kenderaan seperti kereta. Motor pun ada tapi kebanyakannya digunakan untuk pergi bekerja, ulang alik balik kan. Untuk perjalanan jauh macam tak ada orang lagi lah yang gunakan motor sebab kenderaan dulu tak sama macam kenderaan sekarang kan. So macam family Siti ni, dia ada satu motor yang bapa dia gunakan ulang alik untuk pergi bekerja. Baik, kalau diorang ni balik kampung, diorang akan naik bas awam, okey, bas untuk pulang ke kampung. So weekend tu, okey, minggu tersebut, Siti sekeluarga memang plan nak balik kampung sebab dekat rumah ayah dia, rumah sebelah ayah dia, ada kenduri tahlil, okey, kenduri tahlil arwah mak ayah dia lah, which is arwah nenek dia lah. Okay, so kampung mak dengan ayah dia dekat tempat yang sama, cuma berbeza kampung lah. Maknanya satu kawasan yang sama, cuma kampung yang berbeza. So contoh ayah dia kampung A, mak dia kampung B. So dia sebelah je. So jarak perjalanan nak ke kampung mak dia lebih kurang 10 minit macam tu. And then kalau nak balik kampung pun dia boleh balik either kampung ayah atau kampung mak. So memang tak jadi isu lah. So hari tersebut yang diorang balik kan, so diorang balik memang agak lewat. Diorang naik bas awal masa tu agak lewat sebab ayah dia ada kerja and ayah dia pulang agak lewat pada hari tersebut. So sebabkan mak dia dah kemas barang, bila ayah dia balik, ayah dia just mandi, solat, and diorang terus bergegas pergi ke stesen bas untuk naik bas pulang ke kampung. So jarak daripada Kuala Lumpur nak ke kampung dia ambil masa sekitar 2 jam. Okay, so bila dia sampai masa tu, dia kata jam dah pun menunjukkan sekitar pukul 6.30. Masa dia sampai dekat stesen bas tu, diorang akan naik teksi untuk ke kampung ayah lah sebab kenduri arwah mak, arwah nenek dia tu dekat kampung ayah kan. So diorang naik teksi, pergilah menuju ke kampung ayah ataupun rumah ayah lah. Sampai dekat rumah, memang rumah atuk dah pun dipenuhi dengan saudara mara, adik-beradik ayah pun semua dah ada, sepupu-sepupu dia pun ada yang dah sampai. So diorang terus macam settle down lah kan, mandi-mandi, and then bila maghrib, diorang terus solat maghrib berjemaah. Dan adalah aktiviti agama yang diorang lakukan pada masa tu, berzikir, mengaji, dan solat isyak barulah majlis tahlil pun bermula kan. So nak dipendekkan cerita, majlis tahlil tu berakhir sekitar pukul 10 lebih, menghampiri pukul 11 lah. And saudara mara jauh kebanyakannya dah pulang masa ni, lebih kurang 11 lebih macam tu diorang dah pulang. Yang ada dekat rumah masa tu ada saudara mara, adik-beradik mak dia, adik-beradik bapak dia, sepupu-sepupu dia kan. Rumah atuk dia ni nak cakap besar tak besar, nak cakap kecil tak kecil, sederhana je lah. But disebabkan ramai yang balik hari tu, jadi rumah tu nampak macam
tak sesuai untuk diorang tinggal pada malam tu kan. So ayah decide nak tidur malam tu dekat rumah atuk belah mak. Okay, so ayah minta izin dengan atuk nak pulang ke kampung mak lah, ke kampung sebelah untuk menetap pada malam tu, dan insyaAllah esok diorang datang balik lah. So diorang balik masa tu dah habis kemas-kemas rumah. Ayah bantu dulu untuk kemas-kemas rumah tu. Jam dah pun pukul 12 lebih. Okay, dah pukul 12 lebih, atuk suruh ayah balik dengan menaiki motor atuk lah, sebab atuk pun jarang guna motor tu, and esok pun atuk tak ada plan nak pergi mana-mana. So atuk suruh ayah balik kampung mak naik motor je, senang, laju sikit boleh sampai rumah nenek belah mak kan. So diorang pun naik lah motor. Kawasan kampung City ni memang dipenuhi dengan pokok-pokok yang tinggi, pokok kelapa terutamanya, kelapa sawit pokok kelapa sawit. Dan memang kalau nak bercakap laluan nak pergi kampung mak tu memang ada hutan-hutan lah, senang cerita kan. So diorang pun settle down and naik motor nak bertolak pergi. Siti masa ni dia memang dah mengantuk sangat. Dia kata aku memang dah ngantuk sangat masa tu, aku rasa aku dah tertidur pun. So mak aku dukung lah aku, and mujur lah aku ni ringan je. So mak aku larat lah, dukung aku dah 10 tahun kan, dah besar. Mak aku dukung aku. So bila aku naik motor tu, bila aku naik motor tu maknanya aku peluk mak aku lah kan, sebab mak aku dukung aku tadi. Aku duduk tengah-tengah di antara ayah dengan mak kan. Selalunya kalau aku naik motor dengan ayah dengan mak, aku akan duduk depan dekat belah ayah. Tapi sebabkan aku dah tertidur masa tu, aku duduk dekat tengah-tengah di antara ayah dengan mak and menghadap mak. So aku peluk menghadap mak lah. Okay, so naiklah motor. Memang masa tu keadaan naik motor tu macam kadang-kadang ada lopak air belembut-belembut kan. So diorang ni macam naik turun tak stabil lah jalannya. So Siti ni pun macam, aku ni macam sedar tak sedar lah, sebab dah jalan macam tu kan, mesti lah kita dah tak selesa nak tidur. So masa dalam dia kata dalam tengah aku layan perasaan aku ngantuk dengan jalan yang macam tu, tiba-tiba aku rasa macam seolah-olah tangan aku dekat belakang ada satu lagi tangan yang pegang. Okay, so dia peluk mak dia, tangan mak dia peluk dia. So tangan mak dia dekat depan lah kan, tangan dia dekat belakang mak dia. But then tiba-tiba dia rasa macam ada orang yang tengah pegang tangan dia dekat belakang. Masa ni dia cuba nak macam, mungkin perasaan aku je kot, but dia rasa macam tangan yang pegang dia tu macam terlampau lama sangat pegang dia. Okay, sampai dia rasa macam, oh no, ni memang ada orang yang pegang aku pada masa ni. So dia pun perlahan-lahan buka mata dia. And bila dia buka je mata dia, dia memang menghadap mak dia. Okay, maknanya dia menghadap belakang mak dia. Daripada belakang mak dia, dia boleh nampak ada seorang perempuan berambut panjang tengah pegang tangan dia. And masa ni dia memang terkejut, dia terus menjerit. Okay, dia punya jeritan tu yang kuat hampir membuatkan ayah dia terbabas. Tapi mujurlah ayah dia dapat kontrol. Ayah dia macam dah boleh agak ada sesuatu, jadi ayah dia kontrol. Mak dia pula terus peluk dia, tundukkan kepala dia ke bawah sambil mak dia baca ayatul kursi and beberapa doa yang lain lah. Okay, and masa ni sebenarnya dia kata masa mak dia peluk tu pun dia masih lagi rasa tangan tu masih lagi pegang tangan dia, tak lepas tau. Dia kata macam genggaman tangan tu boleh rasa sangat kuat tau. Okay, disebabkan dah terlampau takut, dia just peluk mak dia kuat-kuat dan tunduk. Bila dah sampai dekat rumah atuk dia, atuk belah mak ni, bapak dia turun kan, and then bapak dia ada baca doa lagi lah. Dia tak pasti bapak dia baca doa apa masa tu. Dia dah memang menangis-nangis ketakutan mak dia peluk dia. And atuk belah mak, which is ayah mak, keluar. Ayah mak mungkin nampak sesuatu. Ayah mak terus jerit macam ni, kau dah tumpang, sekarang kau pergi tempat kau jangan ikut naik, jangan nak kacau anak cucu aku. Dijerit macam tu. Atuk aku jerit macam tu masa tu. Terkejut. Okay, bapak dengan mak pun memang terkejut. Lepas tu atuk suruh bapak dengan mak bagi salam. Atuk jawab. Lepas tu atuk cakap yang manusia je masuk, yang lain jangan masuk. Atuk sebut macam tu. Lepas tu diorang masuk, baca doa semua. Atuk bagi aku minum air. Atuk baca doa dekat air tu lah. Arwah atuk baca doa dekat air tu, arwah atuk bagi aku minum. And masa tu mungkin disebabkan aku terlampau penat ke apa, lepas tu aku terus
terlelap. Alhamdulillah lah, esok pagi memang tak ada apa-apa berlaku kat aku lah. Aku ada demam sikit lah. Aku ingat lagi masa tu memang aku demam. Mungkin sebab aku terkejut kot nampak benda tu. But since lepas daripada tu, memang ayah tak pernah bawa aku balik lewat malam macam tu lagi. Sebab risau kalau ada benda yang follow lagi. Sampai sekarang, walaupun aku dah 30 lebih, okay, aku dah 36 benda tu berlaku umur 10 tahun. Siti ni bagi tahu saya benda tu berlaku masa aku umur 10 tahun, tahun 1990-an. Sekarang dah 2023. Aku masih lagi ingat dengan jelas muka perempuan yang berada dekat belakang mak aku. Memang seram sangat. So itu memang pengalaman seram pertama dan terakhir. Alhamdulillah sekarang aku dah tak alami lagi apa-apa pengalaman seram yang lain. Dan aku tak nak lagi alami, dia kata. So atuk dengan nenek dia pun dah meninggal, and diorang family pun dah jarang balik ke sana lah, sebab dah tak ada siapa-siapa. So kebanyakan masa kalau diorang berkumpul hari raya, diorang akan berkumpul dekat rumah diorang ataupun rumah pakcik-pakcik dia yang lain. So itu saja perkongsian cerita daripada Siti. Thank you guys sebab sudi dengar hingga habis. Macam biasa, jangan lupa like, share and drop in komen anda. Apa saja yang berlaku kepada Siti, anggap sebagai perkongsian cerita. Jangan terlampau taksub. Ingat, kebenaran dia masih lagi milik Yang Maha Esa. So, sampai kita jumpa on the next video. Thank you so much guys. Bye.